Bab 6 Tingkatan 5 KSSM, Cabaran selepas pembentukan Malaysia. Subtopik bagi bab ini ialah cabaran dalaman Malaysia, pemisahan Singapura, menangani ancaman komunis, isu pembangunan dan ekonomi, tragedi hubungan antara kaum. Cabaran dalaman Malaysia terbahagi kepada 3, iaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah, cabaran politik di Sarawak, dan cabaran perpaduan kaum. Cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Sabah dan Sarawak mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak, namun rakyat masih mengamalkan pertanian secara diri. Oleh itu, kerajaan ingin melibatkan rakyat dengan aktiviti komersial dengan menyusun bidang pekerjaan. Pertanian komersial termasuklah kelapa sawit, getah dan koko. Kerajaan juga ingin melibatkan rakyat dengan kegiatan ekonomi berkaitan petroleum. Kedua, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Kerajaan bertanggung jawab untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan, terutamanya bagi penduduk kawasan pendalaman. Oleh itu, usaha menyeimbangkan pembangunan melalui rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia dilakukan. Sarawak dan Sabah termasuk dalam rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966. Ketiga, memajukan sistem pendidikan. Pada zaman pemerintahan British, terdapat banyak sekolah vernakular Inggeris dan Cina di kawasan bandar. Ini menyebabkan penduduk di pendalaman tidak mendapat peluang bersekolah yang mencukupi. Oleh itu, usaha membina sekolah dan melatih tenaga guru untuk memberi pendidikan kepada penduduk dilaksanakan. Cabaran politik di Sarawak. Berlakunya krisis perlembagaan pada Jun 1966 apabila 21 ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalongningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada Jun 1966, Stephen Kalongningkan dipecat oleh Gubernur. Stephen Kalongningkan mencabar di Mahkamah Tinggi Sarawak. Pada September 1966, Stephen Kalongningkan memenangi kes. Stephen Kalongningkan menjadi Ketua Menteri semula, namun Stephen Kalongningkan mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Pada September 1966, darurat diisytiharkan. Akhirnya, Stephen Kalongningkan diganti dengan Tawisli. Cabaran perpaduan kaum. Terdapat banyak kaum di Malaysia seperti Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayu, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Selain itu, jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah juga menjadi cabaran kepada perpaduan kaum. Pemisahan Singapura. Faktor pemisahan. Pertama, politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati kerana peranan Singapura sangat terhad. Seterusnya berlaku konflik di antara PAP dan Perikatan. Selain itu, kempen Malaysia di mana Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata semua kaum menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk tempatan. Faktor yang kedua, ekonomi. Singapura mahukan pasaran bersama, common market disegerakan. Seterusnya, Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberi kepada kerajaan persekutuan. Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah bagi sebahagian pinjaman 150 juta ringgit kepada kerajaan persekutuan yang telah digunakan untuk pembangunan di Sabah dan Sarawak. Faktor yang terakhir, masalah perkauman. Pada 21 Julai 1964, berlaku rusuhan kaum di Singapura menyebabkan ketegangan antara kaum. Rusuhan berlaku kerana usaha menuntut persamaan hak sama rata semua kaum. Yang seterusnya, menangani ancaman komunis. Ancaman keselamatan terbagi kepada 2, iaitu Sarawak dan semenanjung Malaysia. Ancaman keselamatan di Sarawak. Gerakan komunis bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif kepada orang awam. Terdapat 2 bentuk ancaman, yaitu gerakan politik dan serangan bersenjata. Gerakan politik menentang gagasan Malaysia. Pelibatan mereka, Kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Ahli-ahli yang terlibat melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara (PKKU). Penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak
PGRS untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Serangan bersenjata. Pada 5 Agustus 1952, komunis menyerang Batu Kitang Kuching, Sarawak. Ini menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Usaha mengatasi. Yang pertama, perang saraf. Pihak berkuasa mengadakan perhimpunan awam, menyebarkan risalah, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas dari komunis, memberikan tawaran program pengampunan kepada anggota komunis, dan pembangunan infrastruktur. Kedua, operasi ketenteraan. Terdapat operasi Hema Sarawak di bagian pertama, operasi oleh Reskom di bagian ketiga, dan operasi Sri Aman di bagian kedua. Operasi Hema Sarawak bermula pada Julai 1965. Dalam tempo 3 hari, sebanyak 1.200 keluarga diarahkan berpindah ke 3 kawasan penempatan baru sepanjang Jalan Kuching hingga Serian. Hal ini menyebabkan gerakan komunis menjadi goyah. Operasi Hema Sarawak tamat pada tahun 1970. Langkah membanteras ancaman komunis. Pada 6 Julai 1965, operasi Hema dilancarkan. 3 kampung baru dibuka di bagian pertama. Operasi besar-besaran rampasan senjata di bagian ketiga berlaku pada 8 Agustus 1969. Seterusnya, 24 Februari 1970, operasi Jala Raja di Monok Asajaya di bagian pertama. Kemudian, 8 Agustus 1971, operasi Ngayau dilancarkan di bagian ketiga. Pada 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command Reskom dibentuk di bagian ketiga. Operasi Sri Aman dilancarkan pada 21 Oktober 1973. Kemudian, pada 4 Julai 1974, operasi Sri Aman ditamatkan. Anggota komunis menyerah diri. Pada 17 Agustus 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dan kerajaan Sarawak. Kedua, ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam, pengeboman Tugu Negara, pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Pada 17 Jun 1968, PKM melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan di Kroh, Perak. Korban sebanyak 16 anggota keselamatan. Pada 7 Jun 1974, komunis menembak mati Ketua Polis Negara, yaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Pada 13 November 1975 pula, komunis menembak mati Ketua Polis Negeri Perak, Tan Sri Ku Chong Kong dan pembantunya di Ipoh. Pada Julai 1969, seorang wanita disiksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Periuk api pula dipasang di sepanjang jalan Changlun, Kedah. Jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Seterusnya, pengeboman Tugu Negara. Pada 26 Agustus 1975, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas. Pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Usaha mengatasi. Yang pertama, strategi counterinsurgency, yaitu COIN. Usaha untuk memenangi hati dan pikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi
kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik, dan agensi kerajaan. Yang kedua, perjanjian kerjasama sempadan, mengadakan persepahaman antara kerajaan Malaysia dengan Thailand, membina pagar sempadan dan operasi bersama. Perjanjian Hat Yai diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand, antara PKM, Malaysia dan Thailand. PKM setuju membubarkan unit bersenjata dan memusnahkan semua senjata api, bahan letupan dan jerangkap samar. Seterusnya, isu pembangunan dan ekonomi. Rancangan Malaysia Pertama dan isu pembangunan ekonomi. Rancangan Malaysia Pertama. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan Rancangan Malaysia Pertama. Antara isu yang dihadapi ialah isu pembangunan ekonomi. Yang kedua, isu pembangunan ekonomi. Isu yang pertama ialah terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah, kejatuhan harga bahan mentah, penduduk dalam bidang pertanian masih merupakan golongan berpendapatan rendah. Pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Usaha mengatasi, mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan, mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah, mempelbagaikan hidang pertanian seperti kelapa sawit dan koko, mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Isu yang kedua, taraf hidup yang berbeza. Usaha mengatasi, melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan berpadu. Selain itu, menggerakkan aktiviti perkilangan dan membuat negara dan pembuatan negara dengan kawasan baharu. Mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia, mendapatkan bantuan Bank Dunia. Isu yang ketiga, peluang pekerjaan terhad dan kadar pengangguran meningkat. Usaha mengatasi, menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Selain itu, meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Isu yang terakhir ialah masalah kesihatan dan sosial. Selain itu, keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. Selain itu, kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu mengandung dan kadar kelahiran tidak normal serta kematian yang tinggi. Usaha mengatasi, mengurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancang keluarga, dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Seterusnya, tragedi hubungan antara kaum, rusuhan kaum, dan langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama, rusuhan kaum berlaku pada 13 Mei 1969. Rusuhan berlaku lebih tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan sekitarnya. Faktor berlakunya rusuhan kaum ialah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 juga merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Terdapat parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa kempen. PKM mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman
dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Yang kedua, langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Darurat. Pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 di seluruh negara. Antara perkara yang diputuskan ialah perlembagaan digantung manakala parlimen ditangguh, mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung, penumbuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Majelis Gerakan Negara. Majelis Gerakan Negara dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein, turut terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Antara tanggungjawab Majelis Gerakan Negara ialah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, menggantungkan sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 dan Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Peranan Raja. Raja-raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan kerajaan negara. Semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain pula, raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang.